Okay guys, so kita kembali untuk membincangkan seterusnya soalan yang ke-6, 6A Okay, so kalau dilihat pada soalan ini, tulis write a conclusion based on the following premises Okay, so ini adalah topik apa? Tingkatan 4 kan, logical reasoning. So logical reasoning. So basically ini adalah di bawah topik apa? Argument So how many type form of argument? Berapa banyak form yang ada dalam topik argument ni? So kalau kita tengok dekat sini, kita baca dulu and then kita identify kemudian. The first one, kalau kita tengok sini, if a right prism has a cross sectional area of 50, okay, and a height of 35, then the volume of prism is 1750. Okay, so dia bagi kita premis yang kedua pula. Premis yang kedua adalah the volume of right prism is not 1750. So meaning that the premis yang kedua tu dia menidakkan dia menidakkan dia punya apa nama tu volume of prism 1750. Okay, so what do you think? Agak-agak awak dia jatuh dalam bentuk yang keberapa? Which form? Still remember. Okay, katakan tak ingat, tak apalah kita sambil-sambil tu kita buat discussion lah. Kita buat revision balik lah So awak boleh tengok sini. Sini dia, tepi ni. Okay, kita ada so dekat sini form yang pertama this is form 1. All A is B, C is A, C is B. Tadi kita punya soalan tadi start dengan if kan. Maksudnya dia bukan form yang pertama lah. Okay, so cuba tengok form yang kedua. So form yang kedua adalah if P then Q, P is true, Q is true. Maksudnya the P is, dia akan katakanlah 8, contoh macam kat sini, 18 is a multiple of 6, and then Q is true, 18 is a multiple of 3. Okay, so ini adalah form yang kedua. Kalau form yang ketiga, dia menggunakan if lah Antara kalau form 1 ni sahaja yang pakai all. Form 2, form 3 pakai if. Alright, so kalau if P then Q, so not Q is true, not P is true. So awak kena tengok kepada susunan dia Tadi if P then Q, P is true, Q is true. Kalau yang ini not Q, premis kedua dia not Q is true, so conclusion dia not P is true. Okay, so dah nampak Kalau tadi kita ada jumpa perkataan not tadi kan, bermaksud not tu kemungkinan besar dia refer kepada form yang ketiga. Okay, let's see meaning that premis yang kedua dia menggunakan statement Q. Alright, so let's see our question again. So kalau kita tengok sini, kita separate kan if this statement so this statement yang pertama ni, okay, this statement yang pertama ni adalah P. Okay, sampai sini. Okay, then lepas perkataan then ni, ini adalah statement Q. Alright, so kalau kita tengok, kalau premis yang kedua dia pakai P ke dia pakai Q? Cuba tengok the volume of prism is not, ada perkataan not, and then this statement adalah statement daripada Q. So kita dah nampak dah, ini adalah form yang ketiga. So what is our conclusion? Conclusion kita adalah not P is true lah. So kita kena menidakkan statement P ni. Okay, alright. So how do you want to do it? So kita just ambil sahaja ayat daripada P ni. So the conclusion will be the right prism, okay, do not
has a cross sectional, dia punya jawapan dia tu tak cukup nak tulis area of 50 cm and a height of 35 cm. Okey, so nampak kita menggunakan statement P. So statement P, kita menidakkan dia. Okey, alright. So settle lah. Okey, if P then Q, Q is not true, P is not true. So inilah yang dimaksudkan dengan P is not true. Okay, so ada yang buat ayat ni macam terbalik-terbalik sikit Yang ini cikgu tak sure macam mana penandaan SPM. Dia bagi markah macam mana. Tapi kita tapi tolong kalau untuk yang ini tolong follow dulu yang macam ni. Kita hanya meletakkan satu note kat situ Kita nak bagi tahu this right prism does not have cross sectional area 50 and the height of 35. Okey so dekat sini ada dua markah. Biasanya ada dua kat sini kan, yang cross sectional area ni satu markah and then the height ni pun satu markah lah. Okey, this part dengan this part. Okey, boleh Alright, so let's take a look at B. Okay, make a conclusion by induction. So, induction for a number sequence. Kalau awak tengok situ dah bagi dah. According to the pattern below. So, apa kaedah dia nak buat ni sebenarnya? Okay, so kita dah discuss during our revision. It's very easy. Yang ini kita abaikan, tak perlu tengok pun. Kita tengok this one, the right hand side. Okay. Okey, cuba kita tengok apa nombor yang tak berubah. So yang tak berubah adalah plus 3 yang awak tengok dekat sini, plus 3. Okey, and also dia punya power kan? Power. Okey, power of 2. Meaning that kalau sini 1 2 3 4 ni dia berubah mengikut turutan. So yang berubah mengikut turutan ni kita akan tukar dengan huruf N. Okay. Where, kena sambung sikit where N must be start from, kalau sini mula daripada 1 kan. So 1 lah. 2, 3, 4 and so on. Okay. Ada cikgu tengok yang buat betul dah this one ni, tapi dia pergi letak M pula. Kenapa lain kan? Kalau sini M, pastikan sini pun M lah. Tak boleh lah berbeza-beza. Okay, so tolong pastikan awak buat benda yang betul okay, this one will be N1, this one will be N1. Okay, alright, so let's proceed. Okay, so sector for center OQRS. Alright, so the given to you POS is a straight line and QP equal to OP equal to 7. So, kita tanda dululah Biasa ada maklumat macam ni, kita terus tanda dekat dalam gambar rajah. Okay. Alright. Using pi, calculate the area of shaded region. Okay. So, ada 4 markah. What you have to do, you have to calculate the sector. Kawasan berlorik this one. Inilah kawasan berlorik ni. Bentuk dia adalah bentuk sektor. So, area for sector, apa formula dia? Theta over 360 darab dengan pi r squared. Okay, mesti gunakan formula yang betul. Okay, macam mana kita nak tahu? First thing first, how do we know berapa sudut dekat sini? Okay, so pertama sekali kita tengok dulu triangle tu. What type of triangle is this? Kalau sini dia kata 7, sini pun 7, bermaksud ini adalah sama panjang. So bila sama panjang, dia bermaksud kepada apa? Ini adalah
apa nama dia? Isosceles kan? Isosceles, macam ni je dia. Isosceles triangle. Okay, so isosceles triangle, segitiga sama kaki. Meaning that kalau sini 90, sini nilai dia berapa? 45 lah kan? So 45. Okay, kalau rasa tak tahu, tu ambil kalkulator je. 180 tolak 90 bahagi 2. So you akan dapat 45 degree. Okay. So, kalau ikut kefahaman kita, inilah dia. Kan, isosceles sama kaki, which is 45. So, meaning that kalau kita nak tahu this angle, cikgu tandakan dulu dengan merah. Kita nak tahu angle kat sini. Kalau sini 45, bermaksud, what should we do? 180 minus dengan 45 lah. Over 360 darab dengan pi, dia suruh kita guna 22/7 darab dengan. Okay, so next, does we know this part? So kita kena menggunakan ni lah. Okay, radius. Awak tak boleh guna 7 sebab tak ada kena-mengena. So radius adalah ini. Jadinya apa kita nak buat? So what should you do adalah you have to find what? Hypotenuse kan kat situ kan? So calculate dulu hypotenuse. So OQ. So OQ will be 7 squared plus 7 squared. Okey, dekat sini cikgu tengok ada macam-macam versi jawapan yang awak buat lah. Okay, let's calculate. 7 squared 7 squared squared plus 7 squared. Okay, alright. And then there will be your answer lah. Ini apa yang awak dapat lah sepatutnya 9.8999. Macam mana nak ambil tu? Okay, so since kita belum dapat jawapan akhir lagi, I suggest to you, okay, awak boleh ambil 7 square root of 2. Boleh juga ambil macam ni, ataupun you boleh ambil 9.899. Okay, 9.899. Sebab apa? Kita masih dalam jalan pengiraan. Belum siap lagi soalan kita ni. Okay, so basically for me, I think cikgu nak ambil 7 square root 2. Okay, so sebab apa tak apa, don't worry too much, because kita akan gunakan calculator saja untuk selesaikan. Okay, so 7 square root 2 square. Okay, what will be your answer? Okay, 180 tolak 45, 135 lah Okay, jap, cuba kita kira jap. Okay, 135 35 bawah adalah 360. Okay, times 22/7 pi r squared kan. So pi r squared. So darab dengan 7 square root 2. Okay, yang ini kita lupa nak buat bracket So tolong buat bracket Okay, so barulah kita boleh buat squared. So let's see what is our answer. Astaghfirullahaladzim. Mana ni? 115.5. So 115.5. So 115.5 centimeter squared. Okay, so dah dapat dah untuk area. Alright, so now B, we want to calculate. Okay, B, we want to calculate the perimeter for the whole diagram. Okay, dia nak tahu semua sekali lah. Okay, apa yang kita boleh cari adalah 7 square root 2 sini,
Okay, so kita kena cari the arc length. So the arc length dulu, kita cari arc length dulu. So arc length sama dengan 135/360 darab dengan berapa? Oh, lupa nak bagi tahu. Apa formula nak pakai kat sini? Arc length. Cikgu tulis sini sebab ruangan tak cukup sana tu. So theta over 360 darab 2 pi r So jangan lupa. So 2 darab 22/7 darab dengan 7 square root 2. Tak muat lah situ. Okay, darab dengan 7 square root 2. So cuba tekan kalkulator, berapa dapat? So 135 Okay, 135/360 darab 2 darab 22/7 times dengan 7 square root 2. So what will you get? So 23.33. Okay, so kita ambil 2 decimal places, 23.33. 23.33. So kita dah dapat dah sini 23.33. Nak tahu jumlah keseluruhan perimeter. Okay, 7. Okay, 7 plus 7 7 plus 7 plus 7 square root 2 plus 23.33. Check balik betul Betul? Okey, betul. Okey, cuba kira berapa jawapan kita. So 7 tambah 7 tambah 7 square root 2 and then plus 2.33. So you akan dapat basically berapa? 26.23. 23 lah, tertinggal pula. Okay, 47.23. 47.23. 47.23 cm. Okay, so pastikan betul macam mana awak kira lah So basically dia menggunakan apa nama ni, formula arc length, theorem Pythagoras dan juga area of sector. Okay, so let's move on. Kalau tengok pada soalan yang ke-8 ni, I think you are familiar with. Okay, so let's take a look at this question. Pernah jawab kan soalan ni kan? Okay, so for the first one, this is a speed time graph. Okay, for a period of 20 second. Kat sini 20 second. Alright, A, state the uniform speed of the particle. So kalau awak tengok sini, dekat mana? Ini adalah speed time graph. So dekat mana kelajuan tu dia uniform. The speed is uniform. Kalau this one speed dia menaik, betul? Ini speed dia berkurang. Okay, dekat sini adalah speed yang uniform. So inilah soalan dia. Soalan dia hanya mengenal pasti, basically sahaja satu markah sahaja. So for A, meter per second lah tak boleh salah this one. Okay, so the next one, B, calculate the rate of change of particle in the last 5 second. In the last 5 second. Mana last 5 second? 20, 15. Inilah yang dikatakan dengan last 5 second. So, okay, rate of change of speed. Rate of change ni dia cerita tentang apa? Perubahan laju. So, perubahan laju. So, kalau tengok pada B tu, apa formula yang kita nak cari? Acceleration kan? Final speed minus initial speed divided by time taken. So, cuba kita tengok berapa dia punya final speed. Dekat sini, dia dah already stop, berhenti, minus dengan initial speed. Initial speed pada dekat waktu 15 ni adalah 40. Divided by time taken, 5 saat. So, negative 40 divided by 5. 40 bahagi 5 dapat berapa? Negative 18
meter per second squared. Basically the acceleration kita dapat negatif menunjukkan apa? Negatif tu adalah berlakunya pengurangan laju, which is deceleration. Okay. So just stick pada this answer. Kalau soalan tu minta deceleration, baru awak tulis deceleration 8 meter per second. Kalau dia minta rate of change, tinggalkan sahaja sampai awak dapat negatif 8 meter per second. Tak perlu tunjuk lah. Tiba-tiba daripada negatif dapat positif kan. Ada yang buat negatif 8, tiba-tiba dia buat positif 8. Kita pun tak faham apa yang dia cuba cerita kat sini. Okay. So please refer to the question wisely. Ikut apa soalan tu nak. Okay, the last one. Calculate the average speed in meter per second of the particle for the period of 20 second. Okay, basically dia minta apa? Average speed. So, average speed bermaksud sama juga AS Kita tulislah sini Average speed bermaksud total apa? Distance divide by time taken. Okay, time taken TT, time taken. So basically nak dapat total distance, ini adalah graph speed time kan. So what should you do adalah kita kena cari dulu area under the graph. So total distance equivalent to apa nama ni, area under the graph. So tolong fahamkan benda ni. Ini adalah speed time graph. Nak cari jarak, distance, you have to calculate the area under the graph. Okay, so basically nak cari total distance adalah, yang pertama adalah bentuk segi empat tu adalah 6 darab 15. Okay, 6 darab 15 tambah. Okay, ni adalah bentuk trapezium. Again, formula trapezium 1/2 A plus B. Apa tadi plus? Cuba tengok semula. 15 tambah 40. So 15 tambah 40 darab dengan height dia adalah 15 tolak 6. Berapa 15 tolak 6? 9 kan. So ini jarak dia 15 tolak 6 9 lah. Okay. So 9. Okay, tambah bentuk yang ketiga apa? Triangle. Triangle atas ni nilai dia 40, bawah ni nilai dia 5. So 1/2 times 40 times 5. So basically tekanlah kalkulator kan. 6 darab 15, jawapan dia 90. So tambahkan this one, trapezium tadi tu, 15 tambah 40 darab 9 bahagi 2. Okay, so you akan dapat 247.5 plus dengan 40 times 5 divided by 2, 100. So you total up, you akan dapat 7.5. So 437.5 total distance. Okay, so kita nak cari average speed. Total time taken kita dah tahulah, time taken kan. So average speed adalah sama dengan 437.5 divide by 20 second lah. So divide by 20 second, what will you get? So jawapannya adalah 21.875. So unit dia adalah dalam meter per second. Okay. So ini basically apa yang awak belajar, apa yang kita buat dalam one day one question. Okay, so number 9. So draw the two subgraph for the graph above. Okay, basically soalan ni kalau awak salah rugilah guys, sebab dia ada banyak jawapan. Okay, apa yang dikatakan subgraph? Okay, subgraph adalah part of the graph sebahagian daripada graph tersebut. So apa graph tersebut? Graph dia dah bentuk macam ni kan.
awak ambil sebahagian sahaja, macam-macam jawapan boleh buat. So satu example awak boleh buat macam ni. So dah dapat 2 markah. Okay, maybe you boleh buat macam ni. So don't forget the dot. Kalau dot tu awak tak buat, you akan hilang 1 markah. Kan? Ada yang buat macam ni. Okay, yang penting ada dot. Nak nampak ada dot tu. Okay. It can be like this. Okay, it can be like this. Okay, cumanya cikgu tengok yang salah-salah ni, yang awak yang salah ni. Okay, ini yang betul sebenarnya banyak lagi Okay, ini yang betul, the correct one. So kalau yang false dia buat ni, yang bukan false, wrong. Pelajar yang salah dia buat, tahu tak dia buat macam mana? Dia terbalikkan. Ini bukan main terbalik-terbalik tau. So okay, and then something like that lah Sekejap, cikgu kena panjangkan sikit macam ni contoh lah dia buat lah. Okay, dia terbalik daripada yang ini. Macam ni, sorry. Okay, so tak boleh lah ataupun dia buat macam ni. So ikutlah orientation dia ikutlah orientation dia. Macam mana bentuk dia tu, awak follow lah bentuk dia tu. Janganlah awak pusing-pusingkan dia. Okay, daripada skema jawapan tu, apa yang diberi adalah dia adalah sebahagian part of the graph. Awak nak buat macam ni pun boleh. Okay, so very banyak jawapan kat sini So tolong betulkan jangan buat yang salah-salah ni, tak mau. Dan pastikan awak faham lah subgraph tu adalah apa. Okay, lukis 2 sahaja dah boleh dapat 4 markah. Okay, now let's proceed for the question number 10. So question number 10 ni dia bagi kita dalam bentuk table. Okay, ini N adalah bilangan data yang ada, X ni adalah mean, this is a mean, jangan tak kenal simbol ni. Okay, and then the summation of X squared Okay, so soalan pertama dia minta awak find the standard deviation of the 3 datas. Okay, so yang ini awak boleh refer formula dekat dalam buku formula tu kan. Okay, so apa formula bagi standard deviation if I want to find the sigma? Okay, formula bagi standard deviation adalah square root the summation of X squared divided by N minus X bar squared. So ini dia. Okay, basically simple lah, tak perlu kira panjang-panjang kan, sebab semua maklumat dah diberi. So sigma bahagi A adalah square root. Okay, so you ada 3962.5 divided by 25 minus 12.5 squared. Okay, ada yang biarkan macam ni je dia punya square root dia. So tolonglah panjangkan sikit So tak makan pun awak punya pen tu. Banyak. Sikit je dah awak digunakan. Okay, so for number 2, 3205 divided by 20 minus 12.5 squared. Okay, for C, okay, apa dia nilai dia? 2437 37.5 over 15 minus 12.5 squared. Okay, so what will the answer you get? Okay, this one kalau kira-kira ni I believe jawapan dia adalah 1.5 So tolong check betul atau salah calculator awak tu. So this one you will get 2 and this one you will get 2.5. Okay, so this is how you calculate the standard deviation kan. Okay, so just follow the formula, put all the numbers, make sure jangan salah masuk dalam calculator. Dia kadang-kadang bukan awak salah, bukan kaedah ni awak salah, yang ni awak dah betul, tapi bila masuk calculator awak silap. So pastikan bila awak masuk dalam calculator tu adalah kaedah yang betul lah.
Alright. So now you already get all the answer. So this is N1. So N1, N1. So ada 4 markah kan? So the last one, compare and interpret the standard deviation of the 3 set. So ingat lagi macam mana kaedah cikgu bagi tahu macam mana kita nak interpret the standard deviation. Pertama sekali, compare, kita bandingkan. So bandingkanlah. A ni paling kecil, B ni sederhana, C ni paling besar. So kita boleh katakan standard deviation of A ni number 2 B. Okay, ni jawapan B, ni jawapan A tadi. So B, standard deviation of A is less than standard deviation of B, less than standard deviation of C. Okay, so the interpretation will be, kita boleh katakan standard deviation of A is more consistent, is the most, patutnya the most lah, the most consistent compare to set A and set B lah, set A, B and set C. Okay, kita nak ceritakan bahawa dia punya standard deviation adalah yang paling rendah. Ini menunjukkan bahawa set A ni mempunyai taburan data yang lebih konsisten lah, compare to set B and set C. So awak tulis macam ni je. Okay, you will get N1 lah. Alright, so ini ada relevant yang kita boleh faham jawapannya. Alright, so ini dia soalan bahagian A sampai soalan nombor 10 So insya-Allah kita cuba discuss section B dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.